Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara saya sekalian. Malam Ma'al Hijrah ni sebenarnya, okey. Dan sebelum saya lupa, saya ingin memberi salam Ma'al Hijrah dahulu, sebelum kita terlupa dalam kita ura-ura. Kadang-kadang cuma melihat dunia saja, yang kita lupa kepada rupa-rupanya tahun Islam besok dah bermula dengan tahun baru lagi. Okey, sama ada kita masih boleh diperbaharui atau tidak, bergantung kepada macam mana kita jaga badan kita dari sudut kesihatan dahulu. Sebab apa-apa pun dia bukan dari sudut materialistik ataupun cuma filosofi, tapi badan, minda kita dan roh kita adalah merupakan tunggak utama yang harus kita jaga selagi mana kita hidup. Okey, baik, malam ni ada satu lagi, saya lupa nak, ada sampel tak admin, buah yang di luar biji ni? Cuba tolong hantar kat saya sikit kalau ada, admin. Okay, ni ada sampel buah yang dikatakan biji di luar ni, ada depan saya tu, ada depan. Tak apa ambil. Tak nampak. Admin kadang-kadang risau. Tak apa, tangan pun tak nampak. Saya pastikan kuku pun tak nampak. Sebab kita kena hormat orang yang tak nak keluar kat kamera. Jangan kita keluarkan, nanti habis kulit dia luruh nanti. Okey, semua dah beri jawapan, sebab soalan tu soalan yang paling mudah. Kita main cerita teka-teki ni masa kita budak kecil lagi. Ingat tak dahulu? Saya masih ingat di kampung saya ada banyak pokok ni. Saya kira sebahagian besar daripada anda pun sampai sekarang ada lagi kan, kalau balik kampung, betul? Ataupun kadang-kadang di tepi sawah ataupun tepi jalan pun kadang-kadang ada yang di tanam ataupun dicucuk oleh orang yang berhati baik untuk memberi makanan pada burung-burung ataupun binatang-binatang lain yang makan buah ini. Okey, dan anda pun dah beri jawapan yang cukup cantik, bahkan dengan berbagai nama. Saya suka betul nama-nama yang saya tak pernah dengar pun, sebab saya orang utara. Maka nama yang anda tahu tadi, jangan kita buang masa lagi. Cuma saya nak menceritakan ni pada anak-anak muda, kepada cucu-cucu saya, cucu anda yang belum pernah tengok buah ni, betul tak? Tolong bawa mereka pergi tengok. Kalau ada kat pasar, beli 1-2 biji, sebab buah tu boleh dimakan cuma bijinya kalau belum diproses, jangan nak cuba-cuba makan sebab dia beracun. Nanti kalau sempat saya cerita. Okey, tuan-tuan puan sekalian, betul tekaan anda tadi ialah buah apa dia? Tulis lagi sekali, supaya kita boleh memperingati kawan kita yang baru masuk pada malam ini ataupun baru nak dengar buah ni, yang belum pernah, disebabkan terlalu moden hidupnya, mereka tak sempat nak tengok. Semacam cucu kita sekarang tak pernah tengok anak ayam langsung. Jadi bila dia tengok anak ayam, dia jadi macam teruja sangat nak ikut macam anak ayam juga bila ibu dia berjalan, ataupun anak-anak itik tu. Faham? Okey, buahnya saya tunjuk dekat. Ini yang telah diproses. Saya masukkan daripada plastik, saya beli, saya masukkan dalam botol ni. Nak airtight, nak tutup elok supaya dia tak masuk angin. Faham? Buah ni dinamakan buah gajus. Itu nama umum. Tapi orang utara panggil buah jangguih ataupun buah janggus. Betul? Orang Kelantan dia panggil apa? Buah ketereh apa? Betul ya? Buah tereh. Ataupun kata orang Terengganu dia panggil jambu golok, ataupun setengah orang panggil jambu monyet. Ada setengah orang panggil jambu terung. Ada setengah orang panggil bunga tersasar. Kalau tersasar ni, bak kata orang Indonesia, dah terkeluar jalan lah kan, dah keluar daripada kebiasaan. Memang betul lah, buah ni sepatutnya biji ada di dalam buah, tapi dia duduk kat luar kan. Dan sebenarnya kalau anda nak tahu, buah ni kalau nama saintifiknya Anacardium occidentale. Tak payah ingat.
Tapi anacardium punya family ni ada persamaan dengan buah mango, buah pistachio, dengan poison ivy ataupun buah sumac. Pernah dengar buah-buah ataupun biji-biji ni? Dia sama family. Sebab tu kalau you dengar kulit daripada bijinya yang di luar tu kan, ni sebelum dia jadi macam ni, faham tak? Kulit ni kalau tak digoreng ataupun dipanggang elok-elok, dia ada di dalam shell dia, dalam kulit dia tu yang tebal tu, ada satu poison, ada satu racun yang dinamakan urushiol. Nak sebut pun tak kerti. Urushiol ni kalau memang orang-orang yang selalunya kalau you tengok di kelang-kelang ataupun di tempat-tempat production yang tidak mengikut amalan yang betul, mereka membiarkan pekerja mereka tanpa pakai glove, tanpa pakai mask, mereka tu sentiasa terdedah kepada racun-racun yang sebegini rupa sehingga kulit mereka melecur, pecah sampai orang kata apa macam jadi radangan yang cukup menakutkan, faham? Dan kalau tak salah ada setengah orang sampai masuk hospital pun disebabkan terkena racun-racun ni. So jangan dibiarkan kalaupun kita inquisitive, maksudnya nak ingin tahu sangat, tak payahlah nak pergi pegang biji-biji ni sehingga kan menjadi masalah. Namun kalau siapa yang nak makan buahnya, boleh. Dia berbentuk macam bell tu kan, tu tak, bawah tu biji tapi bell tu ataupun macam loceng cantik tu, ke atas tu dia gemuk bulat, warna kuning pun ada, warna merah pun ada kalau dah masak, faham tu? Dan anda kena tahu sebenarnya buah yang sebenarnya ni untuk pengetahuan anda saja-sajalah supaya you kembangkan pemikiran you. Tuhan jadikan sebenarnya biji tu, tahu tak, yang keras tu itu asal usulnya buah gajus yang sebenarnya. Okey, minta maaf, terkering sikit tekak. Okey, apa saya maksudkan tadi, sebenarnya yang itu buah sebenarnya, biji itu. Jadi dalam tu yang dikatakan kacang dia, nuts ni, ini sebenarnya biji, faham tak? Jadi dia ada beberapa lapis. Jadi yang itu semua yang kat luar yang you nampak tu, sepatutnya itulah dinamakan buah gajus. Semua dapat pengetahuan baru ni. Saya pun baru tahu. Saya duk ingatkan buah yang atas tu lah, yang Indonesian panggil apple mate. Orang Indonesia panggil mete, ada setengah panggil mente, ada setengah panggil mede. Betul? Yang daripada Indonesia mungkin lebih boleh perbetulkan bahasa saya. Tapi sebenarnya mereka panggil jambu mete pun ada. Jadi perkataan jambu tu semacam buah kat luar tu, betul lah macam jambu kan. Itu sebenarnya ialah asalnya daripada bunga. Dia bukan buah sebenarnya. Batang bunga dia tu jadi macam tu rupa dan banyak berserat dan banyak air dalam tu. Rasanya kelat, tu tak? Rasanya kadang-kadang manis, tapi manisnya mesti habisnya dengan kelat. Dan orang tak boleh makan lebih daripada 2-3 biji. Jarang-jarang masa kita budak-budak dulu pun jenuh nak habiskan sebiji pun, betul? Sebab dia satu, banyak sangat serat dia, jadi kita banyak kali kena gigit. Budak-budak malas, betul tak? Baik. Pokok dia anda pernah tengok kan, sebagian besar daripada anda kalau masih lagi ingat, dia lebih kurang 6 hingga 8 meter tinggi dan rendang pokoknya. Dan yang paling syok sekali ialah kalaupun belum ada buah, kadang-kadang kita dah boleh pergi kutip apa yang dinamakan pucuk gajus, pucuk janggus. Memang sedap dia buat sebagai ulam. Kalau siapa yang makan sambal belacan tu dicicah dengan budu ke ataupun cencaluk, wah, tak kenal mak mentua di sebelah pun, betul tak? Maksudnya ini cara-cara sebenarnya orang tua-tua dahulu mengajar anak-anak muda makan bahan-bahan seperti ini, sebab mereka tahu salah satu sebabnya ialah pucuk ni menjadikan kita awet muda. Ada juga yang masuk dalam laksa pun, betul?
Jadi saya cerita ni dengan perasaan yang rasa risau juga, sebab kemungkinan beberapa dekad lagi buah ini atau pokok ini mungkin akan lupus sebab dah tak jadi popular sangat, cuma masih lagi bertahan kepada peringkat ibu dan bapa at the moment. Bila datang peringkat anak, sekarang dah mula tak makan ulam-ulam janggus, bahkan cucu kita langsung tak akan tempuh. Betul? Alright, okay. Dipercayai datangnya asal-usul daripada Brazil, tapi sekarang negara yang lebih banyak mengeluarkan apa dipanggil gajus ni ialah daripada Vietnam, daripada Nigeria, negara-negara seperti inilah. Indonesia pun banyak, India pun ada, tapi rakyat mereka sendiri consumptionnya tak sempat mereka ekspor pun, sebab tak mencukupi. Namun disebabkan dia juga mahal, maka mau tak mau pengedar atau pengeluarnya lebih suka ekspor sebab boleh dapat lebih banyak keuntungan. Okey, dalam buah ni sahaja, ataupun bila saya sebut buah ni, sekarang kita tak pakai lagi apple dia tu, yang buah yang lembut atas tu tak pakai lagi. Kita sekarang menceritakan bijinya ataupun ni. Okey, dalam nuts ni dan dalam daun dia, saya ulang, dalam biji ni dan dalam daunnya rupa-rupanya banyak iron, kalsium, magnesium, phosphorus, zinc. Nampak? Saya tak habis cerita tu. Vitamin K, vitamin apa lagi, folate, lepas tu B1, 2, 3, 5, B6 lagi ada, vitamin B berlambak-lambak dalam ni, lepas tu vitamin E lagi, selenium lagi, banyak lagi lah. Tapi yang saya cerita ni kenapa? Sebab nanti you akan dengar seperti copper. Dia cukup banyak dalam biji ni, okey. Walaupun dia beracun, tapi kalau you pandai proses, ambil yang dah disalai ataupun dibakar ataupun masuk oven elok, diproses, dipanggang, maka boleh. Sebab tu buah-buah begini dia lebih kurang macam buah berangan, cara you nak goreng dia ataupun nak masak, nak bagi dia lekang nanti sebelum you tumbuk bagi pecah dia, you terpaksa masuk dengan pasir sekali sebab you nak panas tu kena apa orang panggil biji, sebelum dapat kacangnya, biji tu kena elok-elok panas atau terbakar tu biar sama rata atau sekata, supaya you dapat makan nanti yang tidak raw. Sebab maklum sajalah, bahan-bahan macam ni kalau raw dipercayai kadang-kadang tidak begitu selamat. Kata orang bahayanya ada macam bakteria lah, fungus lah. Yang famous orang selalu kata ada listeria. Listeria ni memang bahaya betul. So jangan ambil lah kalau terlalu mentah. Walaupun kat kampung dulu kita kalau dapat mentah-mentah kita tibai juga kan. Sebab dia lemak kacang sedap manis-manis lagi. Jangan main. Tapi jangan lupa dia juga ada allergen, maksudnya benda yang boleh menyebabkan you dapat alahan, allergic. So hati-hati. Dan kalau terlalu banyak dia akan menggemukkan badan you sebab dia juga ada kalori. Walaupun tak tinggi, tapi bahan apa pun kalau jenis-jenis kacang ni kalau lupa diri boleh pun on weight. Tapi kalau sederhana, saya selalu kata antara 15 hingga 18 ataupun 20 biji, lebih kurang 1 genggam lah. Selamat. You makan sehari 1 genggam pun tak ada masalah. Faham tu? Baik, sekarang tiba masanya you dengar Tuhan bagi apa kepada biji ni untuk manusia menikmati anugerah daripada Allah sebenarnya. Sebab kalau kita tengok je, selalunya macam kita tengok daun moringa lah kan, tak ada benda je, tetapi rupanya berpuluh-puluh manfaat. Nombor 1 ialah jantung. Bagusnya biji ni untuk jantung. Okey, biji janggus ni orang tak sangka heart health, kesihatan jantung, disebabkan oleh tingginya magnesium di dalam kacang ini.
dan dari segi magnesium dan juga ada potasium, lebih tinggi magnesium sebenarnya. Dia mengurangkan, kalau apa saja yang meninggi, yang cukup tinggi dengan magnesium, dia akan menurunkan blood pressure. Dia apa saja yang menurunkan blood pressure, dia selalu menjaga kesihatan jantung dan mengurangkan, nombor 2 ialah masalah stroke. So satu jantung dah cun dah, lepas tu ada kaitan dengan stroke pula. Memanglah kalau blood pressure tak ganggu, tak kacau, tak ada tekanan yang sentiasa kuat atau tinggi, maka you selamat daripada kena stroke. Tahu kan stroke kan? Okay, right. Lepas tu anda juga kena tahu, nombor 3, di samping dia menjaga blood pressure, dia juga menjaga kolesterol. Sebab terkenal di dalam kacang ini, dia zero kolesterol, ada fat, ada lemak. Tak semestinya semua, kan lemak tu ada berbagai, ada triglyceride, ada LDL, ada HDL, ada apa saya kata tadi, kolesterol. Itu yang dimaksudkan berbagai jenis lemak. So lemak dalam ni adalah lemak bagus, dinamakan monounsaturated. Okay, dia pun ada polyunsaturated, tapi yang lebih tinggi ialah monounsaturated. Maksudnya tidak tepu, tidak jenuh. Lemak tidak jenuh. Bahasa tu saya pun faham tak faham aja. Yang kita tahu, kalau monounsaturated is very very healthy. Faham? Dan anda kena tahu, bila dia boleh turunkan kolesterol pula tu lagi, memang betul lah, semua ni ada dirangkumkan dalam cardiovascular system, one of the best. Jadi amalkan ni lebih kurang 1 genggam satu hari, boleh? Kalau tak boleh pun seminggu 3 kali ke 2 kali, sebab kadang-kadang mahal juga. Tengok grade apa yang you beli. Okay, baik. Seterusnya, yang ni berita baik lagi. Dah lah boleh jaga blood pressure, dah lah jantung. Hey, ni dahsyat betul. Ni yang nak anda semua pegang elok-elok dan cerita pada ramai orang. Diabetes, dia terkenal dengan kontrol blood sugar. Kok mana cara dia boleh ni kan? Padahal karbohidratnya tinggi juga. Ni dalam kacang gajus ni. Saya ulang, karbohidrat sebab tu yang boleh mengemukkan. Tetapi kalau ambil bawah pada 20 biji sehari, masih cun, dia boleh jaga diabetes pun, iaitu disebabkan, saya kata apa tadi, magnesium, ada manganese dan ada copper. Ini yang menjaga apa yang dipanggil blood glucose. Okey, dan di samping tu dia juga tinggi dengan apa yang dipanggil fiber. Tahu fiber? Okey, so jadi fiber ni, kalau anda tahu, serat memang terbaik lah untuk penjagaan kesihatan badan kita. Okey, tak heran nanti kalau saya cerita tentang pencernaan pun. Baik, sambung. Nombor 5 ialah immunity. Dahsyat dia meningkatkan immunity disebabkan oleh ada pula zinc, ada pula iron, dan terkenal dengan seleniumnya. Di sebalik copper yang juga untuk meningkatkan immunity, dia ada mineral-mineral ini yang memang diguna pakai untuk jaga kekebalan body kita. Bagus kan zaman sekarang ni? Okay, good. Lepas tu yang ni shock juga ni, untuk tak kira lah perempuan lelaki pun. Zaman sekarang lelaki pun nak jaga rambut, kulit, kuku. Dia memang bagus disebabkan dia juga meningkatkan melanin. Ni ada kebaikan untuk kulit, untuk rambut, ya. Dan tadi saya sebut lagi sekali, nasibnya kita kalau makan gajus ni, disebabkan copper lagi sekali memainkan peranan untuk healthy skin. Awet muda lah ni. Okay, so anda pernah dengar vitamin C pun ada dalam ni, ada lagi sekali selenium, zinc, semua tu bagus. Baik, disebabkan oleh iron pula dan copper juga. Copper ni mainkan peranan penting rupanya. Tembaga, copper, betul copper ke tembaga ni? Okey, tapi apapun, copper ni dia mengurangkan atau menghindarkan daripada masalah penyakit, hal-hal berkenaan dengan darah. Yang terutama sekali yang banyak kajian ataupun yang saya baca ni adalah masalah anemia.
Yang ni pun yang kerap kali berlaku dari sudut tak cukup darah dan sebagainya ni. Jangan-jangan you dengar white blood cell ataupun masalah sel-sel lain yang rosak. Kalau itu dah masalah lain pula kan. Tapi yang ramai-ramai orang kena, termasuk orang perempuan semua ni, anemia lah menjadi musuh utama. So dia banyak copper, dia banyak iron, cun untuk jaga balik kita punya red blood cell atau hemoglobin. Bagus. Okey. Number 8, inflamasi. Lawan inflamasi ni. Okey. Dan dia antioksidan yang kuat. Sebab tu nombor 9 disebabkan yang ini tadi, anti-inflammation dan antioksidan, mengurangkan masalah kerosakan sel kita, maka dia juga diiktiraf sebagai, telah ada kajian untuk cancer of the liver and cancer of the colon. Dua kanser yang paling tinggi membunuh masyarakat kita, liver dan kolon, dia memainkan peranan. Untuk kanser lain pun boleh, tetapi terutama sekali dua kanser ni. Boleh ingat? Liver dan kolon. Apapun dia anti-kanser sebab dia ada satu bahan namanya lignans. Nama-nama ni saya pun tak ingat. Okay. Lignan, lepas tu dia ada phytosterol. Yang ni famous untuk buah gajus. Dan phytosterol yang famous, saya terpaksa sebut ni sebab saya baru belajar dan saya suka dengar pelajaran baru seperti cytosterol, campesterol, stigmasterol. Nampak tak? Dia ada sterol-sterol yang daripada tumbuh-tumbuhan Tuhan bagi kepada mereka untuk membantu manusia bila makan boleh lawan dengan kanser pun. Termasuklah resveratrol. Resveratrol kita dah pernah dengar, yang selalunya datang daripada anggur. Sebab tu saintis menggalakkan kita minum wine. Tapi kita tak bolehlah minum kan. Cuma mungkin zaman-zaman sekarang dah ada wine yang tidak ada alkohol, yang maksudnya wine yang halal lah. Tak boleh saya sebut wine kot ya. Okay. Air anggur yang pure, yang bagus, yang ada orang panggil macam black grape tu, anggur yang hitam ataupun yang merah tu, itu ada banyak resveratrol untuk lawan sampai ke kanser pun. Baik, kita nak ambil nombor 10 sekarang, brain function. Sampai brain ni, supaya tidak tua cepat. Apa tu, bukan tua cepat. Tua tu tak apa, tapi tak nyanyuk cepat. Disebabkan apa? Magnesium. Okey. Satu lagi ialah sampai ke mata pun. Siapa sangka buah gajus ni boleh jaga mata pun. Sebab apa? Sebab dia ada omega 3 dan alhamdulillah, maaf, dan juga apa, vitamin E. Okey, vitamin E, dia ada lutein, ada zeaxanthin. Ini memang terkenal untuk mata. Okey, seterusnya untuk orang nak tidur atau nak relax, dia ada penenang. Dia ada relaxant. Dahsyat, macam-macam ada. Lepas tu saya janji nak cerita tentang pencernaan. Sebab apa? Siapa makan pucuk gajus pun bagus untuk pencernaan, siapa makan biji gajus pun bagus untuk digestion, disebabkan oleh fiber. Okey, memang bagus sekali lah. Cuma siapa yang selalu kena gallstone, jangan lepaskan peluang. Tahu gallstone tak? Batu di hempedu di dalam bile kita tu. Siapa yang senang kena ataupun rajin kena, tolong amalkan makan buah gajus, biji gajus, atau kacang gajus. Dah tak tahu pula. Okay. Sebenarnya dia senang sebut is biji gajus lah. Alright, so untuk penjagaan digestion, apa tu tadi, supaya pencernaan kita tidak bermasalah. Orang yang selalu kembung perut, orang yang selalu ada GERD, ada masalah ni lah, sembelit dan sebagainya, bagus. Dan saya kata apa tadi, siapa yang ada gallstone, senang dapat masalah tersangkut bile you, disebabkan buah ini atau biji ini ada banyak copper, magnesium dan manganese. Dia susah you nak kena batu hempedu, gallstones. Bahkan ada kajian mengatakan kalau you
baru kena ataupun baru orang kata apa, tak besar, belum lagi keras batu tu semua, dia boleh mengurangkan atau memecahkan dengan cara you makan diet buah gajus, biji gajus ni. Hoi, syok weight loss. Tadi saya kata boleh gemuk, tetapi saya kata kalau you makan bawah daripada 20 biji sehari semua tu, dan you jaga diet you yang lain, bukanlah bergantungan kepada ni sahaja, tapi bagi mereka yang nak jaga weight supaya terjamin tak naik, dan nak buat makanan apa orang panggil, camilan, okey, nak orang kata macam jajan aja, makan main-main ataupun snack, ni yang terbaik ya. Cuma hati-hati jangan beli yang bersalut gula pula. Ada yang jual yang dah salut dengan gula. Kalau tekat spice, nak yang pedas sedikit dan bergaram tu masih lagi okey, right? Lepas tu masalah last kali pada hari ni saya cerita tentang bones and teeth, otot dan saraf. Maksudnya semua-semua, tak tinggal apa dah, tulang dan gigi, otot dan saraf. Dia semua boleh bantu disebabkan dia ada copper lagi sekali, tinggi. Lepas tu dia ada saya kata apa tadi, magnesium dan manganese, tapi sekarang peranan iron dan phosphorus yang menjaga tulang dan gigi. Sebab dari sinilah you punya collagen dan you punya apa tu dipanggil elastin, maksudnya untuk mantapkan you punya tisu-tisu ni semua. Dah ada bahan-bahan orang panggil raw material, bahan mentahnya, asal mineral yang diperlukan semua ada di dalam buah ataupun biji gajus. Itu dia 15 daripada kebaikan yang harus kita kenal. Sebab kadang-kadang kita tak kenal, kita anggap untuk sedap makan je kan. Tapi sekarang bukan saja sebagai benda yang sedap. Sebab kadang-kadang orang kata benda sedap mungkin ada dia punya bahayanya kan. Tapi banyak juga yang kita dah cerita berkali-kali, bahan lain pun yang sedap dan berkhasiat. Itu dia saudara sekalian. Dan tadi sampaikan dalam ni pun ada omega 3. Maksudnya omega 3 sekarang menjadi trend. Sebab tu bila kita cerita tentang D&D 369, ingat tak essential oil tu, itu kira top. Kita ambil daripada biji yang full of dipanggil omega 3 tu. Sebab sekecil, kalau sikit pun ada omega 3, dah orang sebut-sebutkan dalam biji-biji seperti ni kan. So anda sekalian, saya mengharapkan bagi mereka yang ingin menjaga kesihatan, jangan lupa bahan-bahan seperti kacang gajus. Jumpa lagi anda sekalian. Saya doakan semoga anda hidup bahagia di dunia bahagia, akhirat syurga, senyum-senyum sokmo. Salam ma'al hijrah, jangan lupa pada semua, salam ya. Dan jangan lupa tekan like, love and share, tolong. Semoga anda ujung-ujungnya let go and feel good all the time. Bye. Terima kasih.